Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihi wa irsyadihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi rabbi yasir wa a'in ya karim. وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مجيبا يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مبينا. الحمد لله الواحد الجواد الواحد القهار الواحد الحنان والمنان الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد. Alhamdulillah, teman sekali, marilah kita sama-sama menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan meletakkan kita di dalam taman daripada taman syurga. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, inna min ashaddin nas hasratan fi yaumil qiyamah talabul ilm falam yatlubhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada kumpulan manusia yang sangat menyesal ketika di akhirat, ketika di mahsyar. Iaitu mahsyar itu ialah yaumul mi'ad, hari dikembalikan kita kepada Allah, liyujazi bifi'li, apa sahaja yang kita lakukan akan dibalas ketika kita berada di mahsyar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada orang ketika di mahsyar Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam kumpulan masing-masing. Yub'atsu kullu ummati ala ma mata alaih. Maksudnya dia akan mati dalam kumpulan itu dan dibangkitkan dalam kumpulan tersebut. Kita yang berada di dalam taman syurga, insya-Allah mudah-mudahan mati dan berada di dalam kumpulan orang-orang yang berada di dalam taman syurga.
Cuma disebutkan oleh Nabi SAW ada kumpulan yang menyesal ketika sampai di akhirat. Sampai di sana ada kumpulan yang mereka ini tak habis-habis mengeluh dan menyesal. Nabi kata penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tiada pengakhirannya dan kesengsaraannya, iaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan dunia ini yang dipanggil sebagai Darul Aman. Dunia yang Allah bentangkan kepadanya untuk dia ini menuntut ilmu pada jalan Allah, untuk menuntut ilmu dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia tidak memilih untuk berada pada jalan ini, maka dia adalah orang yang sangat dahsyat kerugiannya di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang talabul ilmi yatlubuhul jannah. Mudah-mudahan kita yang pada malam ini dan pada malam akan datang dan pada kehidupan kita yang mendatang ini, kita tergolong dalam golongan yang menuntut akan ilmu dan dikira sedang menuntut akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu sebagian mukadimah. Hadirin hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Kita dah mula baca bab yang pertama hari ini pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama dalam kitab Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Wa qala al-musannif rahimahullah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid darain thumma amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita tengok apa kata musannif selepas itu, disambung. Dan sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama. Apa dia warid ni nak? Dan dia kata sekalian barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama. Apa dia warid? Apa dia barang ni? Iaitu hadis ni. Hadis yang datang dengan apa? Warid itu asbabul wurud dia panggil. Nah? Kalau Quran dia panggil asbabun nuzul. Nah? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni maksudnya sebab turunnya ayat Quran. Hadis ni diturun, hadis ni dipanggil asbabul wurud. Nah? Asbabul wurud. Wurud tu apa dia? Wurud tu datang, munculnya hadis Nabi, keluarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan peristiwa-peristiwa. Macam mana asbabun nuzul? Sebab turun ayat Al-Quran. Macam mana kita tahu turunnya surah yang kata dekat Abu Lahab, nah, tabbat yada abi lahab wa tab, nah, cerita tentang Abu Lahab, Al-Lahab, nah. Al-Lahab tu cerita tentang Abu Lahab ni ialah Al-Lahab tu maknanya api yang bernyala-nyala. Nah, jadi bersifat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah tu iaitu untuk kata dekat Abu Lahab bahawa dialah yang celaka, bukan Rasulullah yang celaka. Itu antara asbabun nuzul turunnya ayat surah Al-Lahab tu. Jadi tengok pula pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun asbabul wurud turunnya hadis-hadis ni ataupun munculnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu huwa ma dzikrul hadis bi sya'ni waqti wuqu'i, iaitu wurud itu ataupun asbabul wurud ataupun warid hadis itu pada memuji para alim ulama itu juga adalah apa yang disebutkan, yakni pada keadaan situasi masa kejadian yang menyebabkan Nabi SAW mengeluarkan ataupun mendatangkan hadis-hadis yang kita baca, dia panggil asbabul wurud. Kalau kita dengar asbabul wurud tu, pastilah itu adalah hadis. Kalau dengar asbabun nuzul, itu adalah Al-Quran. Saja saya bagi sebagai fakta ataupun sebagai ilmu sikit pada kita. Jadi memuji ilmu dan ulama ditanggung atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya, kerana ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syarak, sehingga celanya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Nah, ada hadis yang dibawa datang cerita tentang ulama-ulama yang Allah Subhanahu Wa Taala hinakan, yang Allah Subhanahu Wa Taala celakakan ataupun mencelakan mereka. Kita pun pernah dengar kisah Bal'am bin Ba'ura yang diceritakan dalam Al-Quran. Bal'am satu orang ulama besar yang mengaji di depan dia ni juga para alim ulama. Mengaji di depan-depan dia bukan ustaz-ustaz biasa, bukan orang-orang biasa.
Yang mengaji di hadapannya juga ialah para alim ulama. Tok guru ulama mengaji depan dia. Ada riwayat mengatakan belah-belah ribu orang. Ada riwayat kata 12,000 orang murid dia sekali dia mengajar. Bal'am bin Ba'ura. Dan Bal'am ini adalah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tiada hijab apabila dia angkat tangan berdoa kepada Allah, tiada hijab. Nah, antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dibuka hijab selain daripada nabi dan rasul, para malaikat, jin-jin Islam, nah, selain daripada nabi-nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala buka hijab kepada para alim ulama yang wara', yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga buka hijab kepada orang-orang yang soleh. Seperti mana zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman para imam-imam mazhab kita. Nah, kalau tengok di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, pada ketika itu ada 4 buah negeri yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tumbuhnya ramai ulama, iaitu Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Kufah, yang keempat Basrah. Piramli awal lagi kira dia tahu negeri-negeri gambar dia mesti ada Basrah, mesti ada dia tahu lagi tu dia menjadi juga. Jadi keempat-empat negeri ini ulama-ulama menyebut di zaman itu kalau sekiranya masuk ke negeri Mekah, kemudian tak jumpa ulama, jumpa orang soleh daripada kalangan orang-orang Mekah, suruh mereka ini berdoa, mustajab doa. Nah, mustajab doa. Kalau sekiranya masuk ke Madinah pada ketika itu, kemudian tak jumpa dengan ulama, tak jumpa dengan Imam Malik, jumpa anak-anak murid dia, jumpa orang-orang soleh, suruh berdoa, pada ketika itu mustajab doa. Masuk ke negeri Kufah, tak jumpa dengan ulama-ulama Kufah, pada ketika itu kita menyuruh meminta orang yang soleh berdoa, mustajab dan makbul doa. Begitulah juga masuk ke Basrah, sama juga. Sampai di Basrah tak jumpa ulama, jumpa orang soleh, suruh angkat tangan berdoa, mustajab doa. Sebab pada ketika itu ramainya para alim ulama dan orang-orang yang soleh. Sampai zaman kita ni tak ada lah. Tak ada dah ramai ulama macam tu dan orang-orang yang soleh yang seperti itu. Tapi kita kena berusaha untuk sampai kepada tahap tu, insya-Allah, walaupun kita tak sampai tak sesempurna mereka. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, Bal'am bin Ba'ura ini Allah Subhanahu taala jadikan dia ni doa dia mustajab. Tiap-tiap kali berlaku musibah di dalam negara ataupun dipanggil Jabbarin, puak-puak Jabbarin ni akan main berdoa, minta doa, minta tolong dia. Termasuklah Raja Jabbarin tu nak minta supaya dia berdoa kepada Allah. Jadi saja musibah, dia ni terus berdakwah, mengajak mereka ikut, mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap dengan agama mereka. Berapa kali mereka berjanji apabila Bal'am ni bantu mereka, mereka janji nak beriman kepada Allah. Mereka berjanji nak ikut agama yang dibuat oleh Bal'am. Tapi akhirnya mereka ingkar. Sampailah satu hari mereka ini mendengar bahawa Nabi Musa AS dalam perjalanan ke Jabari, Nabi Musa bersama dengan pengikutnya sampai ke Jabari. Jadi raja ini memanggil Bal'am dan minta supaya berdoa kepada Allah supaya alihkan Nabi Musa dan juga pengikutnya supaya tidak sampai ke wilayah Jabarin itu. Nah, dengan raja ini mengatakan bahawa bukan dia tak suka kedatangan Nabi Isa dan juga kaum dia dan juga pengikutnya, tapi mereka ini katakan boleh biarlah dalam keadaan mereka ini bersedia. Sebabnya itu adalah tipu daya orang-orang kafir. Bal'am pada awalnya tak terima, tapi mereka ini menggunakan isteri Bal'am. Mereka menjanjikan pangkat, mereka menjanjikan emas, mereka menjanjikan macam-macam. Akhirnya Bal'am ini terpedaya dengan pujuk rayu isterinya. Isteri dia pujuk dia, akhirnya Bal'am pun terima dan pegang jawatan dan ambil upah daripada raja itu. Dia pun angkat tangan berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doanya, walaupun doa itu doa yang tidak baik. Allah mustajabkan doa Bal'am. Nabi Musa AS ditangguhkan perjalanannya. Sebab tu ada kisah Nabi Musa terkandas dan kemudiannya 40 tahun sesat di semenanjung Sinai. Salah satu disebabkan keingkaran kaumnya dan salah satu ialah mustajabnya doa Bal'am bin Ba'ura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya, ringkas cerita, Allah mematikan Bal'am
seorang ulama besar, seorang yang mustajab doa. Macam mana iblis pernah jadi satu makhluk yang disebut sebagai makhluk yang hebat, makhluk yang zuhud, makhluk yang arif, makhluk yang alim, makhluk yang zahid, makhluk yang kahin, makhluk yang hebat iblis, makhluk yang mustajab doa, makhluk yang baik pada sisi Allah. Kemudian iblis jadi orang yang sombong angkuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tersebut untuk tunjuk kepada kita bahawa manusia pun boleh jadi seperti mana iblis. Jadi Bal'am yang hebat dengan ilmu, dengan mustajab doanya, dengan amalnya, dengan kefasihannya, dengan kebolehannya, dengan kehebatan lidahnya bercakap, Allah Subhanahu wa taala matikan Bal'am dalam keadaan lidahnya terjeler. Nah, dalam keadaan lidah terjeler maksudnya apa? Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebelum tu dia orang yang hebat. Sebab tu kita ni tuan-tuan jaga hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini menjadi kepala, menjadi asas kepada segala bentuk macam dosa-dosa. Sebab tu kita jangan cinta dunia. Jangan kita ini sonok dengan dunia sampai dunia kita buh dalam hati, dalam otak kita, dalam dada kita, dalam kehidupan kita. Sehingga kan kita ini jadi seperti mana contoh ulama yang alim akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya berkata keduanya, berkata Abu Hurairah dan Abu Dzar, kami dengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas jalan, maka iaitu mati syahid. Orang yang menuntut ilmu kemudiannya dia mai dan kerana ikhlas. Sebenarnya tuan-tuan, lah ni kita perbetul niat kita lah. Nah, niatnya pada ni itu al-qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu makna niat. Niatnya pada niat itu ialah sesuatu yang kita niatkan. Muqtarinan bi fi'lih, disertakan dengan niat. Nah, disertakan dengan perbuatan. Hak yang kita niat serta dengan perbuatan. Sekarang ini kita duduk dalam majlis ilmu. Kita main majlis ilmu ni yang betul-betulnya bersama. Pasal kita tak keluar kawasan lah. Dengar tu. Pasal duduk malas nak buat kereta jam dengan COVID-19 lepas ni. Kan? Jadi malas nak keluar, biar mereka lah ramai-ramai dah. Kita kalau hak tu pada awalnya, pasal tu perbetul niat kita. Mai ni lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi contoh lah pasal apa orang-orang hak cerdik pandai, orang-orang hak yang akademik dia baik, orang-orang yang Allah bagi nikmat kat dia rezeki dunia ni, tiba-tiba dia boleh pergi ikut Ayah Pin, boleh pergi ikut Tuhan Harun, boleh pergi ikut Rasul Kahar, boleh pergi ikut Imam Mahdi, yang mengaku Imam Mahdi, perempuan yang mengaku Imam Mahdi, boleh ikut ajaran-ajaran sesat ni. Antara sebab dia ialah mereka ini ada sombong dalam hati. Punca dia sombong. Punca dia apa sebab? Kita ada sombong dalam hati dan kita tidak perbetulkan niat kita untuk menuntut ilmu semata-mata kerana Allah. Betul disebut apa? Al-kayyisu man dana nafsu. Al-kayyisu lawada al-ajizu. Nah, jadi kita ni pun sama. Kita main menuntut ilmu ni betul-betul niat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, dosa ada buat apa pun, aku ni nak niat kerana Allah. Sentiasa kita duk lawan dalam hati ni. Dalam hati ni macam kan kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita heran pasal apa orang-orang hak pandai akademik, orang hak bijak pandai, orang yang hak pandai dunia ni boleh terpengaruh, boleh terpedaya dengan Ayah Pin, bukan pendidikan tinggi pun. Orang-orang balik mengaji Universiti Azhar, balik mengaji Universiti tempatan, mengaji dalam bidang agama pun boleh ikut. Antara sebab dia tuan-tuan, antaranya ialah apabila kita memperlekehkan para alim ulama. Ulama hak betul bercakap benar kita tak ikut. Kadang-kadang kita rasa kita pun ilmu hebat, kadang-kadang Allah SWT nak tukar, nak uji kita. Apa dia? Kita lemah dengan orang hak tak ada ilmu. Macam Bal'am tadi lah. Bal'am dengan raja tu siapa yang ada ilmu? Bal'am dengan raja dan rakyat dia tu siapa yang lebih Allah SWT muliakan? Allah muliakan Bal'am. Allah jadikan Bal'am ni mustajab doa.
Dan sehingga mereka ini mai dan minta tolong kepada benar. Patutnya dia tahu dan dia reti itulah nikmat anugerah Allah Subhanahu Taala untuk digunakan mengajak manusia kepada jalan Allah. Tapi akhirnya dia rebah dan lemah di sisi mereka. Dia rebah dan lemah di sisi dunia. Bayangkan dia boleh sesat disebabkan apa? Raja yang sembah berhala. Dia boleh sesat di sisi isterinya yang telah disesatkan oleh raja. Macam tu kita ni duduk dalam majlis ilmu mestilah niat kerana Allah Ta'ala. Kita bimbang kalau esok ni kita jumpa satu orang hak kita teruja dengan dia, sebab Allah bagi dekat dia benda-benda hak pelik-pelik ni. Kita rasa ni hebatlah ni, hak ni patut aku mengaji dengan orang macam ni, sedangkan dia adalah orang yang susah. Tuan-tuan hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Jadi kita tengok orang yang berada pada jalan ilmu, dia main mengaji, kemudiannya dia mati. Mati dia tu mati syahid. Mati syahid lah. Dan memadailah ilmu itu kemuliaannya. Ilmu itu kemuliaannya. Dan memadailah ilmu itu kemuliaannya. Ilmu ni, takrif ilmu dia al-ilmu, al-fahmu, wal-idrak. Ilmu makna apa? Al-ilmu huwal fahmu, al-idraku. Al-fahmu mana? Ilmu itu kefahaman, kita faham, dan kemudian kita kuasai, itu nama ilmu. Ilmu itu baru jadi ilmu. Al-fahmu wal-idraku. Tu kita kena mengaji dan kemudian kita kena kuasai ilmu. Dan kemudian bahawasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia, memadalah jahil itu kejinya. Jadi kita ni janganlah duk kata kita ni cukup dah, pada dah dengan ilmu hak dah. Pada dah, sebab apa? Nanti kita akan jadi orang yang jahil. Kalau kita duk puasa macam cukup dah ilmu ni, cukup dah ilmu sembahyang, cukup dah ilmu fiqh, cukup dah ilmu lain, ilmu tauhid. Jadi tuan-tuan, 3 ilmu ni kena dah. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu fiqh dan tasawuf. Kena ada ketiga-tiga ilmu ni. Ketiga-tiga ilmu ni. Jadi ilmu usul lah, maksudnya usul, ada ilmu fiqh, usul tauhid, ilmu akidah kena ada, ataupun bab berkaitan dengan usuluddin. Tafsir masuklah, tafsir, hadis, sirah, apa semua. Dan tauhid, duduk tu akidah. Kemudian kita mengaji fiqh, kemudian kita mengaji tasawuf. Kena ada ketiga ilmu. Dan kepada ayah-ayah terutamanya, ibu nombor 2, ayah-ayah ni kita wajib ajak 3 ilmu ni. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Sebab apa? Esok sampai di mahsyar, ketika kita dipanggil oleh Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, ditimbang amalan kita. Amalan kita ini hatta madil basar, luah kita tengok, bergunung-gunung, berlipat-lipat datang amalan kita. Amalan kita itu akan habis kalau sekiranya anak dan isteri kita mempertikaikan kita, sebab mereka ini jahil. Anak kita jahil, isteri kita jahil, kita tak ajak agama kat dia, kita tak ajak hukum dekat dia. Kalau kita tak diajak, kita bawa dia mengaji. Dan kita ajak dia mengaji bersama dengan kita. Hak tu, tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Jangan jadi orang yang rugi, orang yang tiba di mahsyar dalam keadaan siapa dia orang yang muflis. Atadruna manil muflis? Inilah orang yang muflis, sebab pahalanya diambil oleh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, kawan rakannya, musuhnya, jadi muflis dia di akhirat. Dan kemudian bahwasanya mengingkar tiap-tiap seorang akan dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ibn Mas'ud, julusuka sa'ata fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idqin alfi raqbatin wa nazaruka ila wajhil 'alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang artinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Mas'ud, Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini ada riwayat yang lain. Dalam kitab lain ada riwayat lain. Ya Ibn Mas'ud, julusuka wala tamassu qalaman wala taktubu harfan. Ini yang panjang sikit. Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, duduklah engkau 1 saat dalam majlis ilmu
padahal tiada engkau menyentuh akan qalam. Maksudnya walaupun tak ada pen di tangan. Dan kita duduklah. Dia kata, ya pada masuk duduklah kamu dalam satu majlis walaupun di tangan kamu tak ada pen, tak ada qalam. Dan tiada engkau menyurat satu huruf jua pun, iaitu kamu tidak menulis walaupun satu huruf. Duduk saja, no? Kitab tak ada, pen tak ada, pom tak ada, tak tulis apa, kan? Tak tulis apa. Dia kata duduk saja. Dan saya akan kata kat tuan-tuan, no? Ini saya baca hadis ni. Saya hidup berasa orang pula ustaz ni tadi dia kata suruh main mengaji. Bagi nasihat main mengaji ni dia bubuh kita, kan? Pelan-pelan sampai dia bubuh kita. Tuan-tuan kalau tuan faham Nabi abang. Nabi kita kat Abdullah bin Mas'ud. Awak Abdullah bin Mas'ud yang badak lihat ngaji kah? Abdullah bin Mas'ud ni hak rajin ngaji dah. Patutnya dia pergi kata kat Abu Jahal, wahai Abu Jahal, juru suka duduk dalam majlis ilmu, hang ni tak mau duduk, betul jadi jahil. Dia tak pergi kata, tapi dia kata dekat Abdullah bin Mas'ud, hak memang rajin ngaji dah. Abu Hurairah hak rajin ngaji dah. Abu Darda hak tinggal kekayaan nak duduk dengan Nabi SAW. Nabi kata dekat siapa hak keliling Nabi banyak tu siapa? Ahlus Sufah. Itu ahli-ahli sufi daripada kalangan sahabat Nabi SAW yang duduk di Masjid Madinah, 70 ke 80 orang hak sentiasa bersama dengan Nabi SAW dalam kuliah Nabi SAW. Jadi siapa Nabi kata kat geng ni? Hak ni lah satu semangat motivasi daripada Nabi SAW. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ajr alfi raqabatin. Iaitu dia kata terlebih baiklah daripada merdeka 1000 orang hamba, no? Jadi duduk dalam majlis ilmu ni, kita walaupun tak tulis apa, duduk sat saja, tak tulis apa, dengar saja lillahi ta'ala, tak pegang kitab apa semua dah, tapi duduk dan dengar saja. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada kita ni dibeli 1000 hamba, kemudian kita merdekakan 1000 orang hamba. Banyak mana nilai dia? Banyak lah. Kemudiannya, wa nazaruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin. Dan dia kata terlebih baik itu, dia kata dengan engkau menilik kepada muka orang alim. Muka orang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan dia di dalam fi sabilillah. Itu kita ni duduk dalam majlis ilmu, an-nazru ila wajhul alim ibadah dalam satu hadis. Duduk tengok muka orang alim tu satu ibadat. Bukan muka saya lah. Saya ustaz biasa tukang baca kitab. Orang alim ni hakang kitab ni orang alim. Syekh Nuruddin orang alim. Tok guru ada tok guru para ulama tu. Lepas tu orang alim. Saya dengan tuan-tuan lebih kurang yang kita ni. Kita sama ada. Saya tukang baca saja. Hak yang karang kitab ni tok guru orang alim. Jadi kita ni duduk, kemudiannya tuan-tuan dengar tok guru main, para ulama main. Syekh Fahmi Zamzam main. Kita dengar tok guru ulama main, ada peluang pi boleh tengok ulama pun jadi. Baba Ismail sepanjang pi almarhum Tuan Guru Saleh kita tak boleh tengok dah, no? Bila tak ada ulama habis dah kita. Jadi ada peluang tok guru ulama main, tuan-tuan ambil kesempatan. Kan? Hak tugas-tugas kerja lain tu kita tak tepi sapi. Walaupun ada kesempatan tengok Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim ketika Imam Bukhari ni dah masa tu dah terkenal lah nama dia. Terkenal nama dia sebagai muhaddis yang terkemuka. Dan dia adalah imam mujtahid. Boleh ijtihad sendiri, boleh ada mazhab sendiri. Imam Bukhari pada ketika itu. Imam Muslim juga pada ketika itu, pada zaman yang sama, Imam Muslim pada ketika itu juga adalah seorang mujtahid. Mujtahid bukan mujtahid biasa, mujtahid mutlak dia panggil. Mujtahid mutlak ni alim semua bidang lah. Alim semua bidang agama, hadis, fiqh, tauhid, semua bidang, usul fiqh apa semua habis lah. Tapi Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Imam Muslim ni bila dia dengar kata Imam Bukhari mai ke satu tempat nama Nisabur, hampir kawasan dengan kawasan dia, dengan kawasan Imam Muslim. Imam Muslim yang dia pada ketika itu mufti, yang pada ketika itu dia adalah imam mujtahid mutlak. Kita tak ada dah mujtahid mutlak ni, tak ada dah ni. Mujtahid biasa tak ada. Kita tak ada. Imam Muslim ni dia pergi, kemudiannya dia berguru, dia mengaji dengan Imam Al-Bukhari. Duduk dalam majlis Imam Bukhari, tengok wajah Imam Al-Bukhari. Itu yang kata inilah sifat tawaduk Allah diri. Kita pun sama tuan. Ada ulama mai ambil kesempatan, ambil peluang. Sekali lagi kalau sempat saya cerita pasal apa. Tuan-tuan muslimin muslimat,
Mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan menilik engkau akan muka orang alim lebih baik daripada kita beli kuda, kemudiannya kita hadiahkan 1000 ekor kuda di dalam peperangan. Kuda perang kamu hadiah kuda perang untuk peperangan. Wa salamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Dan memberi salam engkau atas orang alim itu terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun, yakni daripada yang sunat. Maksudnya kalau kita buat ibadat sunat 1000 tahun, semayang sunat nawafil, semayang sunat 1000 tahun, nak banding dengan kita pergi duduk dalam majlis ilmu, tengok para ulama, kemudian bukan satu, bagi salam dekat para alim ulama. Bagi salam kepada para alim ulama memang ada dalam kitab hadis 40 hadis ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama dalam kitab tu dia cerita hadis-hadis tentang kelebihan ilmu dan juga para ulama. Para ulama tu kalau nak satu bab, satu tulis dia cerita pasal tu ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ambillah kesempatan jumpa ulama tok guru ni, ambil kesempatan pergi bagi salam, jumpa dengan dia. Sembang hal dia dok. Kita ni memanglah duk jauh boleh sembang pandai. Sama duk jauh lah. Duk sembang pandai ni, kalau tak kenal orang, tak kenal tok guru ulama ni, kita duk dekat dia, kita rasa gerun lah. Saya ambil pengalaman semula masa mengaji dengan Tuan Guru Haji Soleh. Masa mengaji orang masa budak-budak lah. Memang takut dengan Tuan Guru ni. Dia bukan marah pun, tapi Allah bagi dekat kita ni rasa segan, rasa malu, rasa rendah diri, rasa seriau ni. Pergi nak jumpa Tuan Guru pun seriau. Tapi bila dah lama sampailah besar, pergi jumpa pula masa tu. Lama tak jumpa Tok Guru, tanya dia, Tok Guru ingat saya tak? Dia kata ingat. Duduk mana lah ni? Kita duduk Penang. Duduk mengajak lah. Mengajak sikit. Tu orang kena mengajak. Mula nak abang nak mengajak tu pun segan nak abang kata mengajak. Bukan pasal bukan orang alim. Tapi dia kata kena mengajak. Dah mau mengaji kena mengajak. Kalau tak mengaji, tak mengajak, dia tak lupa. Lupa. Tak mengaji, lepas tu tak mengajak, lupa dia. Tak apa. Kemudiannya, duduk tu, awal tu nak pergi tu nak tanya macam-macam. Tapi bila jumpa Tok Guru ni, tak tahu nak tanya apa, tak berani nak tanya. Hanya dia layan kita tu bukan macam kita budak-budak dah, orang tua dah. Tapi Allah bagi dekat kita tu, kita rasa malu, rasa segan, rasa tu hadut maki Tok Guru ulama kojoh ni, kita bawa pergi tengok depan. Dia berani maki lah, tak berani. Tu hadut maki, biar maki sultan lah. Hadut maki raja apa semua ni, tahu raja panggil, duk maki-maki sangat, raja panggil polis ambil, bawa pergi. Nak jumpa tuanku tu, raja tu di sini ni dalam perut ni takut dah. Raja pun tak syarat dah, aku tak buang penjara dah, aku nak jumpa, nak tanya hangnya. Apa hang tu? Ingat pergi jumpa di depan raja, masa tu baru dia tahu. Tu nak abang kata kita ni macam tu Allah bagi kelebihan kepada orang-orang alim, kepada orang-orang baik. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim adalah baginya tiap-tiap langkah 100 kebaikan. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar akan barang yang dikatanya atau apa yang disampaikannya adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan. Dia punya metode tu. Duduk dalam majlis ilmu ni besar teman-teman. Sebab tu dah ingat tak saya bisa sebut tu, zikrullahi alamul iman wa bara'atum minan nifaq wa hisnum minas syaitan wa hirzum minan niran. Pasal apa? Tu dia punya besarnya. Duduk, pasal apa duduk dalam majlis ilmu ni sampai macam tu sekali kelebihan dia. Sebab duduk dalam majlis ilmu ni bertambah iman. Dibebaskan, dijauhkan kita daripada jadi nifaq, munafik. Kemudiannya dibentengi kita ilmu itu takkan syaitan. Syaitan tak boleh nak lemahkan kita. Tak boleh nak tipu kita macam mana ditipunya orang-orang yang rajin buat ibadat. Kemudiannya dijauhkan kita daripada neraka. Sebab itulah ditulis pada setiap kalimah itu kebajikan. Duduk dalam majlis ilmu, dengar setiap perkataan. Kalau duduk dalam majlis ilmu ni, kalau duduk di antara ni kita semayang jemaah, belum tentu kita boleh dapat pahala banyaknya seperti kita duduk dalam majlis ilmu dalam masa sejam, setengah jam. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Jadi dia kata, ustaz,
Kalau lagu tu ustaz susah panjang sangat dah kuliah, kalau tengah jam pun tak mana dah ilmu dapat. Kan? Kuliah jangan panjang sangat. Kalau semayang tak apa dah panjang, pasal apa? Pahala tak banyak macam duduklah majlis ilmu. Tapi kalau dah majlis ilmu duduk setengah jam, 20 minit, pahala berlambak dah. Cukup kot. Nah, habis mana ni? Tentang muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kesempatan ni saya nak cerita sikit lah. Kita ni selalu dengar cerita mahsyar sampai di mahsyar. Nah, ada sahabat ni tanya betul juga, dia tanya ustaz. Dia kata saya ni terfikir, dia kata ustaz. Berbeza mak. Saya pun tak fikir. Tapi bila dia tanya, jawapan ada. Jawapan ada lah, tapi kita dah orang tak tanya. Kadang-kadang kita tak terfikir nak jawab. Dan jawapan tu bukan kita jawab lah, kita ambil daripada Tok ulama juga yang jawab. Nah, yang jawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tanya seorang sahabat ni, kawan-kawan baik juga. Dia tanya ustaz, dia nak tanya sikit ni. Saya nak tanya takut orang kata soalan ni soalan bodoh, soalan ni apa melebih sangat. Saya nak tanya lah, kita ni sampai di padang mahsyar, semua orang tak boleh cakap orang tu. Ada yang kata dikunci mati mulut kita. Ada yang kata ada yang kata tak boleh bercakap tu sebab takut kepada Allah. Kan? Takut kepada Allah. Jadi saya pun buat kajian, kalau dengan manusia yang hebat-hebat kuat-kuat ni pun kita takut nak bercakap. Dia kata pergi depan raja pun, masa saya bagi contoh tadi ni, nak cakap tak boleh lah. Pergi jumpa duduk tepi tu guru ataupun orang-orang besar sudah ada. Kita pergi duduk tepi pengarah mana-mana lah, duduk tepi ketua polis lah, duduk tepi ketua polis, takkan nak tanya dia, pergi tadi sarapan makan apa pergi tadi? Takkan nak tanya soalan tu kan? Takkan nak tanya soalan tu kan? Kita pun tak tahu nak tanya apa. Kita duduk di hadapan Allah di mahsyar ni, dia kata dalam hadis dia kata cerita semua kita takut. Jadi ini siapa anak mula ni, siapa yang akan kita duduk di padang mahsyar ni, dia kata keadaan dia huru-hara, keadaan dia penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan siksaan. Memang betul ya. Soalan dia tu cukup betul ya. Dia kata jadi macam mana permulaan dia ni. Hak nak jumpa Nabi Adam tu siapa dia nak bawa kita? Betul juga. Kita dah dengar kata kita semua akan pergi. Tentu ada agak-agak lah, takkan kita di padang mahsyar esok bila sampai di sana tak tahu Nabi Adam duduk tang mana, Rasulullah duduk tang mana, kita tak tahu. Kita pun tak tahu nak bangkit dengan kumpulan mana, dan kita tak tahu adakah kita ini tersenarai daripada kalangan orang yang akan menjadi kepala untuk bertemu dengan Nabi Adam. Bukan boleh duduk di padang mahsyar esok ni bila angkat tangan, siapa ada bawa grab tu masa dulu ni, nak tanya Ustaz, kok boleh bawa pergi jumpa Nabi Adam? Tak ada. Semua masa tu tak ada. Gunung ganang tak ada, bukit bukau ayak apa semua tak ada. Di padang mahsyar esok ni tak ada apa. Pokok-pokok, jalan-jalan semua tak ada. Tak ada. Kan tak nak beli rumah kita ada jalan. No? Jalan tak ada apa semua tak ada. Macam ni lah. Kalau kita kena banjir apa semua ataupun macam itu kena atau ni dilanda habis semua. Jalan ada tak? Jalan tak ada. Pokok tak ada. Habis semua menentang-menentang mati habis. Jadi macam tu, kalau bayangkan keadaan di mahsyar, betul lah soalan sahabat. Cerita ada macam ni, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata esok ni yastaddal harf yaumil qiyamah. Sangat dahsyat hari kiamat itu sehingga tidak ada siapa pun berani untuk berkata-kata. Malaikat yang begitu ramai, malaikat ni ramai, malaikat duduk kat kita lah ni. Kita ambil contoh malaikat yang duduk atas dunia ni, yang hak duduk di kita ni. Seorang kita ada berapa malaikat? Kita tahu dua lah. Hak yang dalam Al-Quran sebut lagi, idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ada dua malaikat, kanan dan kiri, ada raqib 'atid, ada lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat yang ada di depan kita dan belakang kita. Ada ulama menyebut daripada hadis Nabi, ada sekurang-kurangnya pada korang seorang itu ada 6 malaikat. Hari ini makhluk di bumi ada lebih kurang 7 bilion, lebih kurang 7 bilion kali dengan 6 malaikat, ada 42 bilion malaikat. Itu hak yang hak lah. Nah, hak yang lah ni tahun 2020. Nah, hak yang hak ni kalau himpun ke semua, maksudnya malaikat ramai. Malaikat pun pada ketika itu tunduk dalam keadaan mereka ini berbaris dalam saf yang cantik. Malaikat tunduk, pemimpin semua tunduk. Nah, semua tunduk. Fa innahum khamidun, seluruhnya jadi diam, sunyi sepi.
pada ketika ini, siapa akan mula-mula bawa kita? Hak ni. Hak yang lah ni orang dah buat lebih kurang, dah maki orang alim ulama, tak pandang, tak jadikan alim ulama ni sebagai panduan. Esok ni bila disebutkan dalam hadis, fayaqulun nasu ba'duhum li ba'din ala taraw ma qad balaghakum ala tanzuru man yashfa'u lakum inni rabbikum. Maka dia kata, berkatalah orang-orang yang setengahnya pada setengahnya itu. Maksudnya sebahagian daripada orang ataupun ada sekumpulan orang di padang mahsyar esok. Mereka ini akan jadi orang-orang yang mula bercakap di antara satu sama lain. Sebab kita esok duduk tepi dengan kawan kita sebelah kita pun tak cakap. Dan di padang mahsyar ini Nabi pernah cerita ada orang yang sedang lari sebab dikejar, dinigan oleh ular besar. Ular ni mai makan kedua-dua belah tangannya. Kemudiannya darah memancut, sakit macam mana ni? Macam mana tubuh kita ni rasa sakit, ular ni tokok dua-dua belah tangan. Tokok dua-dua belah tangan ni, putih dua-dua belah tangan ni, kemudian dia lari, darah sambil menyembur, sambil dia sakit. Kemudian tumbuh balik, ular tu akan ikut dia, akan tokok tangannya sepanjang berada di mahsyar. Dan ada satu kumpulan orang yang Allah SWT bubuh dalam sebuah rumah. Kemudian mereka ini dijulang oleh api. Mereka ini berada di atas api dalam keadaan telanjang. Mereka ini, kita lebih kurang macam itulah, lompat-lompat di atas api yang menjulang. Jeritan ni, dengar jeritan tak salah lah. Tapi semua orang masing-masing buat tak tahu sebab masing-masing dalam keadaan masalah masing-masing, azab masing-masing. Sebab tu Nabi kata, wa illam yanjaminhu wa ashaddu ba'dahu. Siapa yang tak berjaya ketika masuk ke alam barzakh, akan dahsyat lagi ujian alam yang akan dia tempuh. Dan masa tu orang yang berzina, orang yang buat dosa, orang yang zalim dekat orang, orang yang busuk hati, orang yang macam-macam lah, orang yang gila pangkat, orang yang tidak amanah dalam kehidupan dia, orang yang ambil harta orang yang zalim orang yang bunuh orang, macam-macam lagi, ada azabnya dah ketika di mahsyar. Pada ketika ini ada orang-orang soleh, orang-orang alim, ada dua kumpulan manusia, orang alim dan juga orang yang soleh. Nah, orang alim, orang soleh ni tak semestinya alim lah, tapi orang alim lah. Orang alim pun ada yang tak soleh pun ada. Jadi mula-mula sekali yang hak kata dalam hadis ni, fayaqulun nasu ba'duhum li ba'din ala tarawna ma qablakum qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum inni rabbikum. Nah, dia kata apa yang mereka ni kata? Mereka ni fayaqulun nas, berkata sebahagian kepada sebahagian orang lain. Nah, dia kata, siapakah di antara kita ini yang tak boleh mendapatkan syafaat daripada Tuhan, supaya kita ini mudah-mudahan lepas daripada huru-hara ini, daripada ujian ini, daripada keadaan ini. Dia kata, ala tanzuru ma yashfa'. Dia kata, adakah kamu tidak melihat siapa-siapa daripada kalangan kita ni yang boleh bagi syafaat, yang boleh tolong kepada Tuhan kita? Pasal takkan kita nak duduk macam ni? Ala tarawna ma qad balaghakum. Takkan kita ni nak duduk macam ni? Maksudnya duduk macam ni itu macam mana? Azabnya di mahsyar ni, dengan pakaian tak ada, dengan keadaan huru-hara ni, kan? Dengan orang ramai. Kita ambil dah penduduk kita ambil penduduk kawasan seluruh ni, 1000 orang, suruh main masuk dalam surau ni, bahagian ni saja 1000 orang. Ketak ni penuh macam tu. Esok daripada mahsyar ni dia panggil yaumul haqqah, yaumul masyaqqah, yaumul musailah, yaumul azab, yaumul jaza, yaumul hisab. Itu yaumul musabaqah, hari kita berlumba-lumba. Masing-masing ni nak selamat diri masing-masing. Pada ketika tu, jadi adalah daripada kalangan orang yang bersuara siapa? Ulama. Ini dah akan jadi mula-mula sekali. Fayaqulun nasu ba'dhum li ba'din 'alaikum bi Adam fayatuna Adam fayaqulun anta abul bashar khalaqakallahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu laka ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghna. Itu hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim disebut. Nah, dia kata apa? Fayaqulun nasu ba'dhum, dan berkatalah sebagian. Sebab dia ni para ulama dan orang soleh. Nah, orang soleh kata dekat ulama, jadi mereka ni bercakap, alaikum bi Adam. Alaikum bi Adam fayatu
na Adam fayaqulun. Maka ke atas kamu ini Adam, kita ada Nabi Adam, kita pergi jumpa Nabi Adam. Siapa? Dia ni Abul Bashar, sampai dekat Nabi Adam. Fayatuna Adam fayaqulun, dan berkatalah siapa? Para alim ulama dan juga orang-orang soleh. Geng-geng lain boleh ikut dah tentang kita ni kategori agak-agak lah. Kita ni duduk dengan ulama lah. Kalau agak-agak kita ni orang-orang soleh ke tak? Jadi yang agak-agak lah kita semua ni, adakah kita ini juga akan jadi wakil isu ni bagi sekalian manusia untuk berjumpa yang pertama jumpa Nabi Adam? Agak-agak lah. Tu balik kita tanya diri kita, muhasabah diri kita. Jadi kalau sebelum ni kita tak rapid dengan majlis-majlis orang alim, tuan-tuan ambillah kesempatan. Antara tanda-tanda dia esok ni, dia akan menyertai orang alim. Bila dia mati, dia disolatkan oleh orang-orang alim, disolatkan oleh para alim ulama. Sebab itulah tuan-tuan, bila tu ulama dulu buat, kita hak mai zaman kita ni suka petikai pasal tak ada ilmu. Pasal apa dulu ni, bila ada kematian masjid ni, dia minta tolong masjid lain, dia minta tolong masjid tu, dia minta tolong mahat tafiz, dia minta tolong tok pondok. Dia ambil daripada sini. Siapa yang mati, kata Nabi SAW, kemudian solatnya, jenazahnya disolatkan oleh 70 orang alim, dakhalal jannah. Kita hari ni dia nampak pasal pok-pok tu semua nak main ribat duit. Kita duk kata main depan ni kira nak ambil duit. Berapa duit sangat kita bagi dekat geng-geng ni. Memang ada hak macam tu. Ada hak yang kaki tu nampak duit ada, tapi kita akan baca pun nanti dia. Kadang-kadang hak pencin tu gaji banyak dah, tapi dia main memang nak buat amal. Dia main tu memang nak banyakkan solat. Dia main tu memang semata-mata nak bagi khidmat kepada jenazah orang-orang yang mati. Tapi kita ni lah ni pandai-pandai lebih dari turun ulama dulu. Mai hak dah ni pandai, boleh baca hadis sikit, boleh baca ayat Quran, buat pandai-pandai sendiri, dan kita dah buat kajian sendiri. Pokoknya kajian pasal apa? Tuan-tuan, bagi orang hak tak ada duit susah tak tahu. Nah, dia kata, "Tok Imam, saya tak mampu nak panggil masjid ni nak wakil tak ada, mak tapi kalau Tok Imam nak panggil depa, nak habaq depa. Kata kalau depa nak mai, aja tak ada masalah, boleh habaq pun. Boleh habaq saja, mungkin daripada kalangan sahabat-sahabat dia kata tak apa panggil, saya akan bagi sedekah, bagi dekat depa ni sebuah hati sebab depa mai dengan kenderaan depa dan sebagainya." Nah, tak ada jadi masalah apa pun. Tapi bagi orang hak ada duit RM1, oh dia kata tak boleh, buat apa ambil duit tu, dia bagi upah orang semayang apa semua. Kan? Dia kata, tuan-tuan, harta tu kalau tinggal, belum tentu anak kita yang hidup faham macam mana kita hak mati masuk dalam kubur. Belum tentu anak kita yang kita tinggalkan harta untuk dia tu nak sedekah dekat kita, nak wakaf untuk kita, tak semua anak macam tu. Tapi sekurang-kurangnya ulama ini letak dah, buat dah panduan dekat kita yang tak guna. Kan? Kita yang tak guna, kita yang tak ambil panduan ni. Jadi saya sebut ni ada baik dan buruk dia. Sebab tu kita hari ni kalau dengar-dengar orang tu saya panggil lah. Kononnya macam kawasan kita ni orang alim tok-tok guru banyak. Jadi tuan-tuan, itulah tok-tok guru dulu ni buat elok lah. Para ulama tu dia buat kajian habis dah, hadis-hadis semua dia mengaji habis dah. Sebab tu bila dia buat satu-satu perkara tu kita terima, kita ikut. Kalau hak nampak yang tak clear dengan syariat, barulah kita tak ikut. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Jadi ketika bergeraknya mereka jumpa dengan Nabi Adam, mereka kata kat Nabi Adam, "Ya Abul Bashar, khalaqakallahu biyadi." Kamu ini dijadikan oleh Allah dengan tangan ataupun dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi jadi sendiri. Kita ni jadi daripada apa? Ma'im mahin. Kita ni jadi daripada sulbi ayah kita, jadi daripada ayah mani yang hina. Nabi Adam alaihissalam Allah bagi jadi sendiri. Khalaqakallahu biyadi, manusia pertama, Abul Bashar. Kemudian wa nafakha fihi ruhi. Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh masuk kepada jasad Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kemudian hidup. Kemudiannya wa amara malaikah fasajadu laka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya malaikat jin pada ketika itu dan juga iblis yang menjadi ketua malaikat masa itu supaya sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nak apa? Masa tu ulama-ulama orang soleh ni puji Nabi Adam, sembang Nabi Adam tu cara sembang, nak minta tolong kena minta tolong dulu. Kan kita nak minta tolong ni
takkan pergi tu rumah dia pergi main aku main pinjam pak tu. Contohlah kita mesti pergi sembang dulu, aku main ni ada hajat besar, kawan dia berpetak lah hajat apa lah. Dia main macam tu lah. Macam tu dulu Nabi Adam macam tu lah. Bila pergi jumpa dan kemudiannya mereka pun kata siapa? Ulama dan orang-orang soleh, kita ni tak tahu dah boleh ikut dah. Isfa' lana, dia kata, ila rabbik. Kita hari ni kira ulama, guru, orang soleh, geng hak yang hak depan ni tak ada masalah daripada masalah. Depa tak ada masalah. Kan? Hak yang hak geng ada masalah dan dah fikir masalah orang, tak ada. Macam kita lah, kita pun ada masalah banyak. Orang main mintanya kita ni sikit, kita nak marah lah. Aku pun masalah banyak, hak dia bertanya aku. Macam tu. Hari ni geng hak yang selamat, hak tak ada masalah. Para ulama ni mereka pergi jumpa Nabi Adam. Kemudiannya ala tara ma nahnu fi. Dia ala tara ma qad balaghana. Depa ni pun kata dekat Nabi Adam, apakah kesudahan kami ya Abul Bashar? Apakah kesudahan kami, kamu tak tengok azab yang kami kena ni? Nah, ma nahnu fi. Apa yang hak ada kat kami lah ni, hak yang kami duk derita lah ni, bilakah akan berakhir? Bila akan habis? Dia kata derita ni, dia kata. Dan dia kata ala tara ma qad balaghana. Dia kata dan siksaan yang kami sedang sampai dalam qad balaghana tu terjemah macam mana? Kita yang sedang kami berada di dalamnya, yang telah kami ini sampai dah ni. Yang hak dulu ni duk cerita masa di dunia tu, lah ni kami sampai dah ni di mahsyar ni. Duk rasa dah macam mana azab di mahsyar ni gitu. Maka dia kata isfa' lana, tolonglah kami, minta apa kesudahan kami ini. Nah, apa kesudahan kami? Dia kata dan mintalah kepada Tuhanmu. Dia minta, kita minta Nabi Adam. Apa Nabi Adam kata? Nabi Adam kata fayaqulu lahum Adam, dan berkatalah Nabi Adam kepada mereka itu, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Dan berkatalah bahawasanya sesungguhnya Tuhanku qad ghadiba al-yawm, sesungguhnya dia kata murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ni, ghadban, dengan sangat-sangat murka. Lam yaghdab qablahu mislah. Allah Subhanahu wa taala tak pernah murka, tak pernah marah seperti marahnya pada hari mahsyar. Kita dah ni, kita dah tengok kaum Ad musnah, kaum Samud musnah. Kan kita bersama lah ni COVID-19 ni, kemarahan, kemurkaan Allah lagi. Nah, kita pun tengok apa dia lagi, ribut baru ni, ribut apa Nani, ribut baru ni. Ribut Nani kena tahu lah negara mana tu? Vietnam. Nani kan tu. Ribut apa nama tu? Kan? Ribut yang baru ni. Kemudian apa dia lagi? Kaum Samud, Firaun, Bukhtansar, kan, Raja Jalut, Namrud, Raja apa ni, Puak Jabbarin, saya cerita tadi. Kemudian kerajaan Antakis. Banyak lagi kerajaan-kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala telah musnahkan. Dan kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Kalau tengok dahsyat dah, tengok tsunami hari itu. Itulah kemarahan Allah. Nah, tapi tawadu tu Allah marah tak semarah dahsyatnya pada hari kiamat. Pada hari mahsyar itu adalah hari kemuncaknya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa boleh cakap? Siapa boleh cakap? Macam kita lah. Kita pun hak jadi pak ni. Kalau cakap kita marah anak kita, dia nak jawab ni. Bila kita marah betul punya, siap dengan tendang pintu, kaki lekat di pintu, dia tarik kaki tu, dia tak berani dah. Bini pun sama lah, mula duk berani menjawab lagi. Tumbuk cermin, betul ambil pinggan mangkuk dia, terpawai dia, kita pijak. Dia tak ni memang marah dia ni. Kalau terpawai pun dia pijak dia. Maksudnya bini berani cakap, tak berani dah. Semua pekat tak berani. Tu kita manusia. Bayangkan pada ketika itu datangnya dan dahsyatnya kemarahan Allah, sehingga kan Nabi SAW sebut lam yaghdab qablahu mislah. Nabi gunakan perkataan lam yaghdab qablahu mislah. Allah tak pernah marah seperti mana marah pada hari tersebut. Wa lan yaghdab ba'dahu mislah, dan selepas itu pun Allah tak marah macam mana hari itu. Maksudnya lepas pada hari Hisab semua tu, ada yang kena masuk neraka, masuk syurga, habis dah semua hari Hisab.
Selesai dah, selesai dah semua. Pada hari itu pun, lepas itu pun Allah tak marah. Walaupun ramai kena masuk neraka, walaupun ramai kena masuk surga, Allah tak marah. Tapi pada hari mahsyar itu adalah hari yang Allah SWT sangat murka, sangat marah, sehingga tidak ada siapa pun berani bercakap. Wa innahu qad nahani 'anil syajarah fa'asaitu nafsi. Kata Nabi Adam AS, dia kata, wa innahu, memang aku ni Abul Bashar, memang Tuhan bagi jadi aku ni dengan kudrat dia, Allah dengan ditiupkan roh pada aku, kemudian dia bagi kemuliaan pada malaikat, dia ajarkan aku ilmu, annama Adam al-asma. Aku ni Allah bagi segala-galanya, aku manusia pertama. Wa innahu qad nahani, tapi sesungguhnya dia kata, aku nak ceritalah kat kau ni. Nahani 'ani syajarah. Allah pernah bagi dekat aku nikmat aku duduk dalam syurga. Semua nikmat dalam syurga Allah kata ambillah semua nikmat dalam syurga. Aku rasa dah macam mana dalam syurga. Lihat. Semua nikmat dalam syurga Allah bagi aku guna. Tapi kemudian nahani 'ani syajarah. Allah pernah larang aku jangan dekati satu pokok, satu pohon. Tapi sebenarnya larangan Allah itu telah dicuri-curi dengan oleh iblis. Iblis kemudiannya buatlah satu makar rancangan supaya aku mendekati pokok tersebut. Kemudian dia hasut aku dan isteriku Hawa. Akhirnya dia kata, asaitu Rabbi. Nabi Adam menangis. Asaitu Rabbi, dia kata. Nabi Adam kata, aku kemudiannya derhaka kepada Allah. Allah SWT ampun tak dosa Nabi Adam? Ampun. Nabi Adam sujud kepada Allah. Ada kata 40 tahun Nabi Adam sujud kepada Allah, sehingga Allah kata, irfa' ra'saka ya Adam. Angkat kepala kamu wahai Nabi Adam. Kita ni ada minta ampun teratur dekat Allah. Ada teratur. Rasulullah SAW satu malam dia balik ke rumah Siti Aisyah. Kemudian dia bisikkan di telinga Aisyah, wahai ya Humairah, malam ni dia kata, izinkan aku nak solat, nak sujud kepada Allah. Aisyah pun kata, tak apa ya Rasulullah, resah pun pergi sebelah dia. Rasulullah solat dan Rasulullah menangis sepanjang malam, sehingga kan masuknya waktu subuh. Kemudiannya Aisyah tengok Rasulullah menangis. Ni dia Rasulullah duduk teriak tu. Aisyah duduk atas katil, duduk tidur di tempat tidur ni. Dia tengok tu, dia boleh rasa yang dada Rasulullah tu macam nak pecah dada Rasulullah. Rasulullah menangis tu sampai terisak-isak. Sehinggalah Bilal azan. Selesai azan, Bilal dia pergi cari Rasulullah. Tengok-tengok Rasulullah masih terisak-isak menangis. Kata Bilal, ya Rasulullah, limadha tabki? Qad ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Wahai Rasulullah, bukankah kamu ini ya Rasulullah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa? Kamu ni ahli syurga, afdal khalqillah, ahsana khalqillah, a'zama khalqillah, ahsana khalqillah, khairul bariyah, rahmatun muhdah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis. Rasulullah kata, aku bimbang dan aku takut kalau aku ini bukan daripada kalangan hamba yang bersyukur. Dia tuan. Kita ni terang-terang, kita dengan Nabi ni, ingat hak dunia kita senang lagi. Kita dengan Rasulullah ni, kita ni hak dunia ni kita lebih daripada Nabi lah. Hak dunia ni hak kita dapat ni. Makan kita sedang, rumah kita selesa, ada aircon, kereta kenderaan kita 3-4 biji. Nama kita saja ada berapa buah rumah nama kita. Walaupun isteri ada satu, rumah ada 3. Melawak kan. Ada ni bab ni yang duk jadi play. Kan? Rumah banyak kan. Kereta, kenderaan. Anak kita pun tak nak susah. Kan? Abang nak apa? Kitab ni tuan-tuan boleh beli, bukan seorang satu, seorang 10 boleh beli kitab. Mampu beli. Kan? Mampu beli. Imam Syafi'i mengaji, kitab tak ada, tulis di tulang, tulis di kulit, tulis di kertas buruk. Tapi dia terkenal sampai hari ini. Terkenal sampai hari ini, dan sentiasa ada dalam doa muslimin muslimat, bahkan daripada kalangan orang-orang yang ikut mazhab Imam Syafi'i. Itu yang kelebihan para alim ulama tentang dunia sampai akhirat. Dan satu lagi, kita ni kena buat baik dengan tok-tok ulama. Sebab esok Nabi kata, ba'athallahu fi yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Kita yang buat baik, kita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul,
kita pula taat kepada, kita pula baik dengan para alim ulama, muliakan para alim ulama. Esok ni bangkit kita bersama dengan fuqaha, bersama dengan ulama, insya-Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Maka bila berkata Nabi Adam macam tu, maka nafsi Nabi Adam kan tak ada. Sebab apa? Nabi-nabi dan rasul dia ada dipanggil syafaatul ammah. Rasulullah sahaja yang dibagi syafaatul khassah. Syafaat yang khusus itu hanya ada pada Rasulullah. Syafaat lain ini umum. Nabi-nabi dan rasul, orang-orang soleh, orang alim ada syafaat dia. Tapi ni siapa nak mula ni? Siapa nak mula pergi berjumpa dengan Allah ni siapa? Bukan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain semuanya kata kami tak boleh, kami tak layak. Kami tak layak bertemu dengan Allah, tak layak nak bercakap dengan Allah. Hampa lah sekali kena berjumpa siapa? Baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang layak pula terima syafaat Nabi, orang yang taat kepada Nabi, orang yang dengar kata-kata Nabi. Hak yang suruh taat kepada ulama ni, kepada buat baik kepada ulama ni siapa? Yang suruh itu Nabi. Sebab kita tak ikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqihun wahid mutawarri'un ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'. Satu alim faqih yang memberati dengan warak, mereka terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya yang jahil lagi warak. Itu benar. Jadi orang yang warak, orang yang alim, orang yang faqih, kemudiannya dia pula dengan warak pula, iblis syaitan ni payah nak tipu daya dia. Macam kata tadi ni, wahasnu minasyaitan. Ilmu itu jadi kota, jadi benteng pada dia. Maksudnya dia takbir Allahu Akbar, syaitan akan rebah. Sebab lemah dengan ilmu dia. Dan kita ni semayang kena jaga. Kita semayang, kita mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Setengah orang kata dia tak ada, saya nak ikut Nabi ya. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Ada lagi banyak guru dia. Imam Ismail Ustadin mengaji dengan Imam Sufyan Uyainah. Mengaji dengan Imam Muslim Az-Zindi, mengaji dengan dengan Syekh Mus'ab, mengaji dengan Imam Malik, mengaji sampailah kepada Imam Malik, mengaji dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Bakar mengaji dengan tabi'in, mengaji dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaji sampai kepada Zubair Al-Awwam, mengaji sampai kepada Sayyidina Bakar mengaji salat bab sampai kepada Rasulullah. Jadi kita nak bimbang, kita ikut mazhab kita insya-Allah, bukan ta'assub lah. Memang kita ni orang biasa. Kita ni bukan alim. Kita baca kitab pun setengah faham, setengah tak. Jadi kita ni ikut tok-tok guru ulama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala hantar dekat kita sebagai pemberi panduan dan pencerahan kepada kita. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setelah itu nanti kita sambunglah seperti kisah Barsisa yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang. InsyaAllah ada panjang, ada masa, insyaAllah kita sambung pada muka surat yang seterusnya itu. Dan dia datangkan dalam kitab ni Musannif Mu'min, kitab cerita tentang Barsisa, satu orang abid yang terkenal, yang panjang umur, yang panjang ibadahnya, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, jadi tanamkan semangat pada diri kita, berazam kita nak duduk dalam majlis ilmu, nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, nak jadi orang hak faqih, hak reti agama, insya-Allah. Tugas kita apa dia? Mengaji. Wa innama ana qasimun, Allah azza wa jalla. Nabi sebenarnya benar. Wa innama ana qasim, aku ni tukang sampai. Nah, Allah Subhanahu taala akan pilih kita. Allah Subhanahu taala akan pilih nak bagi faham agama, batu tak dia cak doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu yang manfaat kepadaku. Warzuqni fahma. Ya Allah, luaskanlah kefahamanku kepada agama. Jadi itu kita minta setiap hari, tuan-tuan, nak buka Quran, nak buka kitab, nak baca banyak kita mengaji ni, tuan-tuan baca doa ni, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.